teruskan dengan majlis kita pada hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dalam majlis usrah pada hari ini di penghujung-hujung Ramadan. Lagi beberapa hari je nak habis Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita untuk tetap istiqamah dan berterusan melakukan ibadat di penghujung Ramadan ini. Dan kebetulan malam ni malam yang ke-27 Ramadan. Dan ramailah, sebagaimana kita tahu, ramai di kalangan para ulama' menyebutkan bahawa malam 27 ini antara malam favourite pilihan ramai ulama' yang memberi pandangan bahawa malam ini Lailatul Qadar, malam 27. Ini pandangan ramai di kalangan para sahabat dan juga para ulama' selepas dengan mereka. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mula ni, sebelum kita nak masuk tajuk ni, saya suka untuk mengingatkan diri saya dan kita sekalian untuk terus-menerus meningkatkan ibadat kita, terutamanya mungkin pada malam ini dan juga beberapa malam yang terakhir ini. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala janjikan di hujung Ramadan ini Al-Qadar. Rugilah kita kalau kita bermula dengan baik. Di awal Ramadan kita beribadat, kita solat tarawih, kita baca Al-Quran, tapi tiba-tiba di hujung Ramadan kita hilang momentum itu, lalu kita berhenti dan tinggalkan ibadat. Jadi rugilah kalau kita termasuk dalam kategori itu. Yang tinggal hanyalah sedikit, tak banyak mana, tinggal sedikit je. Jadi tekunkan diri kita, bangun pada waktu malam untuk solat dan juga membaca Al-Quran dan juga melakukan apa sahaja kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan kita dan Allah beri ganjaran yang baik. Ramadan ini adalah satu madrasah untuk melatih kita. Dan kalau kita lihat kan, ibadat yang dibuat di dalam bulan Ramadan ini dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala simpan di hujung Ramadan ini, itulah sebenarnya madrasah ataupun latihan yang kita lalui dalam hidup-hidup kita. Apa sahaja yang kita buat dalam hidup kita, kan ada target yang kita nak sampai. Sebelum kita sampai target itu, kita akan betul-betul berlatih, kita bersungguh supaya kita sampai ke target itu. Target di hujung. Tak kisahlah kita kerja ke, kita belajar ke, kita bersukan ke, target tu di hujung. Dan kita bermula sedikit demi sedikit, sampailah peak tu dekat hujung. Yang terbaik, peak kita dekat hujung. Inilah juga yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Peak ibadat itu di hujung. Di penghujung Ramadan. Kita mula membaca Al-Quran, kita mula solat, kita bangun malam, kita melakukan apa sahaja kebaikan, dan kemuncak ibadat yang kita buat itu hendaklah berada di hujung-hujung Ramadan. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan menjadi kebiasaan Nabi SAW, pada penghujung Ramadan mereka akan i'tikaf. Nabi dan juga para sahabat, mereka akan i'tikaf pada penghujung Ramadan. Dan mereka tidaklah keluar daripada masjid, melainkan setelah nampak bulan untuk Aidilfitri. Jadi apabila nampak bulan, ketika itu mereka keluar. Pada malam ke-29 lah, malam 30 tak payah tunggu bulan dah. Jadi itulah dia punya graduation daripada sekolah Ramadan. Berterusan beribadat, sehingga kalau nama iktikaf tu artinya malam mereka tak tidur lah. Malam mereka tak tidur. Tidurnya pada waktu siang. Itulah fungsi iktikaf.
Tidurnya pada waktu siang, tinggalkan kerja-kerja yang dibuat pada waktu siang, rehatkan diri. Mereka isi sepanjang malam dengan ibadat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan inilah yang dilakukan oleh para imam-imam besar di bulan Ramadan ataupun di penghujung Ramadan. Malam mereka dipenuhi dengan ibadat, siang mereka dapat pahala puasa. Jadi tuan-tuan, kita mungkin tak sampai tahap tu, kita tak ada kemampuan nak buat begitu. Kalau kita mampu iktikaf pun, kita pergi, kita semayang dengan imam tu sejam ke 45 minit. Lepas tu kita makan, lepas tu kita sembang, lepas tu kita baca Quran sikit, lepas tu kita rehat, lepas tu kita sambung. Begitulah kita dengan kelemahan dan kekurangan kita. Tapi sekurang-kurangnya, buatlah sesuatu. Ada buat sesuatu. Cuma kalau nak banding ibadat kita dengan ibadat Nabi SAW dan para sahabat di bulan Ramadan, kita akan melihat seolah-olah mereka hidup di alam yang lain. Kualiti ibadat mereka berbeza jauh. Kualiti ni kita tak tahulah. Hamba dengan Allah Ta'ala, macam mana buat bagusnya kita tak tahu kualiti. Tapi kuantiti, effort yang mereka letak itu sangat tinggi sehingga susah untuk orang lain capai. Nabi SAW solat pada malam-malam ni, sehingga para sahabat sebut ada di kalangan mereka kena letak tali kat belakang. Sebab takut tersengguk, jatuh, takut mereka terlena. Sebab lamanya Nabi SAW berdiri. Lama. Dengan sujud yang lama, sama macam berdiri tu. Itulah kualiti ibadat Nabi SAW. Bahkan para sahabat menceritakan, apabila mereka solat di bulan Ramadan dengan Nabi SAW, tamat sahaja witir, mereka terpaksa lari ke rumah untuk cari apa sahaja makanan yang ada untuk mereka makan sebab takut sahur habis. Takut tamatnya waktu sahur, mereka kena balik ke rumah untuk kejar cepat-cepat makan. Nanti nak masuk waktu subuh dah. Itu kualiti ibadat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi sedihnya, perbincangan kita ni lain pula. Kita bincang benda-benda yang ialah pertikaian kita lain. Antara solat-solat tarawih nak isi dengan apa, nak apa, selawat ke tak selawat, nak semayang 8 ke, nak semayang 20, nak berhenti makan waktu imsak ke, nak berhenti makan waktu subuh ke. Ini yang membuatkan kita bergaduh. Bergaduh, orang tu kata pandangan dia betul, orang ni pula kata pandangan dia betul. Tapi kalau kita lihat sirah Nabi SAW dan para sahabat, mereka tak ada masa nak bincang benda-benda ini. Mereka tak ada masa. Kita bincang nak tidur dulu. Kalau tak tidur dulu nanti, boleh tak nak semayang tahajud. Ini level menjadi, memanglah dia ditulis dalam kitab-kitab fiqh. Tapi kita bising-bising di bulan Ramadan tentang isu-isu sebegini. Sedangkan kalau kita baca sirah Nabi SAW, ini bukanlah pertimbangan mereka. Pertimbangan mereka adalah lamanya qiyam mereka dan sujud mereka. Qiyam lamanya berdiri dan sujud di malam-malam Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saki-baki malam yang ada ni, terutamanya malam ni, malam yang ke-27 ni, saya ingatkan diri saya dan saya ingatkan kita juga sekalian, kita tak tahu. Mungkin ini malam Al-Qadar. Mungkin. Dan kita tak tahu. Mungkin ini yang terakhir. Kita akan, Allah Ta'ala bagi yang terakhir untuk kita dapatkan pahala sebesar-besar di malam Al-Qadar ni. Jadi tuan-tuan, bangunlah pada malam ini. Bukan sahaja malam ni, malam esok, malam lusa, malam tulat. 4 hari lagi lah kot. 37, 28, 29, 30. Bangunlah 4 malam ni, pada waktu malam, tunaikan solat. Apa sahaja komitmen yang kita ada, kurangkan ataupun isi di waktu siang. So, ni untuk saya juga. Sebelum saya pesan dekat tuan-tuan dan puan-puan, saya pesan kepada diri saya juga terlebih dahulu. Stop apa komitmen yang ada, kurangkan. Siapa yang ada plan nak pergi ride motor ke, nak pergi ride basikal ke, nak pergi makan ke, nak pergi moreh ke, nak masak ke, nak buat kuih raya ke, nak jahit baju ke, nak siap makanan anak ke apa ke, stop. Cuba. Tak boleh stop, kurangkan. Allocate sedikit waktu malam kita ni untuk kita bangun, kita beribadat, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cubalah tekan diri kita. Dan kita tak boleh beribadat kalau kita penat. Kan? Kita tak boleh beribadat bila kita penat. Susah nak fokus. Kalau kita baca Al-Quran katakanlah hafazan kita tak banyak. Boleh baca daripada mushaf. Pegang mushaf, letak dalam poket ke, pegang, baca ketika berdiri.
Lepas tu nak rukuk, letak balik dalam poket. Boleh, tak ada masalah. Boleh pegang. Tapi kalau kita penat, kita tak boleh nak baca banyak. Sebab membaca Al-Quran ataupun qiyam ataupun sujud berdoa ni memerlukan fokus. Kita hanya boleh fokus kalau kita tak penat. Kalau penat, otak kita akan melayang-layang, kita akan fikir nak tidur. Jadi, jangan penatkan diri dengan benda-benda yang membuatkan malam kita terkorban. Untuk orang tak samalah, ada orang dia tak mau bagi penat, dia kena rehat, tak payah buat apa langsung. Dia duduk, buat kerja sikit, dia penat. Ada orang dia tak penat, dia bolehlah dia nak buat apa-apa sikit, dia masih pergi boleh bangun. Masing-masing kita kenal diri kita. Tapi, cubalah letakkan sedikit waktu yang berkualiti pada waktu malam untuk bangun dan beribadat. Dan kejutlah orang-orang lain juga, anak, isteri, suami, kejut juga untuk beribadat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ganjaran yang bertepatan dengan ibadat pada malam Al-Qadar. Wallahu a'lam, mungkin malam ini, mungkin malam ke-29 nanti, ataupun mungkin telah berlalu pun. Dah berlalu pun tak apa. Fadilat malam Ramadan ni bukan setakat itu sahaja, dia tak hilang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walillahi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Pada setiap malam Allah ada tulis satu list orang-orang yang dibebaskan daripada neraka di bulan Ramadan. Itu mungkin rahmat yang Allah Taala bagi kat kita. Yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'i dunya hina yabqa thulutsai lail. Tuhan kita akan turun ke langit dunia setiap 2/3 malam. Lalu Tuhan akan tanya, siapa yang memohon kepada aku, aku bagi. Siapa yang minta ampun kepada aku bagi. Ini semua fadilat-fadilat yang tak hilang. Kalaupun malam Al-Qadar itu telah berlalu, kita tak rugi beribadat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bangun, letak masa sikit, kalau tak boleh banyak, untuk tingkatkan ibadat kita di bulan Ramadan. Ataupun di hujung-hujung malam Ramadan ni. Baik. Tajuk yang mereka bagi ni tentang Al-Afu, ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala pemaaf, Al-Afu. Macam moderator kita sebut tadi, ini rentetan daripada hadis yang mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in waqaftu lailatul qadar ma ad'u. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalaulah aku ini ataupun in wafaqtu lailatul qadar madza ad'u. Kalaulah aku ini bertepatan ataupun kena dengan malam Lailatul Qadar, dapat malam Al-Qadar, apa yang perlu aku doa? Macam mana nak tahu malam Al-Qadar tu? Tak tahulah. Orang ada pengalaman yang berbeza. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala bagilah kat dia mungkin perasaan dia rasa macam khusyuk dia bertambah pada malam itu. Nabi SAW sebut beberapa tanda-tanda yang dilihat pada waktu siang Al-Qadar. Ada beza pandangan ulama, boleh nampak tanda ke tak boleh nampak tanda. Tapi hadis Aisyah radhiyallahu anha ni, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalaulah aku dapat malam Al-Qadar tu, apa yang perlu aku doa? Apa benda paling penting? Malam yang malaikat turun, Jibril pun turun, yang ibadatnya lebih baik daripada 1000 bulan, apa benda yang paling penting sekali untuk diisi pada ketika itu? Artinya soalan ni nak tanya tentang apa benda yang kalau aku minta tu, aku tak minta yang lain pun tak apa, dah cukup dah. Paling penting untuk selamat di dunia dan akhirat, apa benda yang paling penting? Nabi SAW sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afu. Kalau engkau jumpa dengan malam itu, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya engkaulah al-afu. Al-afu, yang memadamkan dosa. Tuhibbul afwa, dan engkau suka untuk memadamkan dosa. Fa'fu anni, maka oleh yang demikian, padamlah dosaku. Tiga perkataan je lah, ataupun 3 ayat yang ringkas sahaja. 1 ayat sahaja yang ringkas. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pengampun, memadamkan dosa. Engkau suka untuk mengampunkan hamba-Mu, maka dengan itu padamlah dosaku. Ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita lihat, antara benda penting kan, satu benda penting yang Nabi SAW
kerap Nabi sebut kepada para sahabat untuk doa, benda penting untuk doa. Dua benda yang penting Nabi selalu sebut kepada sahabat untuk minta. Satu, al-afu. Yang kedua, al-afiyah. Ini dua benda yang paling penting yang Nabi SAW selalu pesan dekat para sahabat. Kita akan baca nanti ada banyak hadis. Nabi pesan kepada Abu Bakar. Nabi pesan kepada Anas bin Malik. Nabi pesan kepada Aisyah. Nabi pesan kepada Abdullah bin Umar. Nabi pesan kepada Abbas. Ramai orang yang apabila mereka tanya Nabi SAW, apa doa yang paling baik untuk ditanya? Untuk diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dua benda. Al-afu dan juga al-afiyah. Al-afu maksudnya apa? Allah padam dosa kita. Padam dosa kita tu jadi seolah-olah dosa tu macam tak wujud langsung. Hilang daripada tulisan. Dipadam. Bawah sikit daripada al-afu, pada ulama kata as-sitr. Sitr ni Allah tutup. Tulisan tu ada, tapi Allah tutup. Sebagaimana Allah tutup aib di dunia, nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup aib sebahagian orang mukmin. Allah abaikan, hilangkan terus. Itu sitr. Tulisan ada, tapi hilang, ditutup, tak dilihat. Atas daripada as-sitr adalah al-afu. Al-afu artinya dipadam terus, tak ada rekod tu. Dan yang kedua, Nabi SAW sebut al-afiyah. Al-afiyah ni sejahtera. Sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Di antaranya ada hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Khutbah pertama yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bila dia naik atas mimbar, dia kata, kana Nabi SAW qama 'ala al-awwali maqami hadha. Setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar naik atas mimbar. Abu Bakar kata, sesungguhnya Nabi SAW inilah tempat yang Nabi berdiri dahulu. Nabi naik atas mimbar ini. Kemudian Abu Bakar menangis sebab dia terkenang peristiwa duduk dengan Nabi SAW. Dia terkenang peristiwa itu, dia menangis. Pas dia menangis, dia sambung cakap, kata Abu Bakar, faqal is'alullah al-afwa wal-afiyah. Fa inna nas lam yu'tu ba'da al-yaqin syai'an khairan minal afiyah. Abu Bakar setelah siap dia menangis, dia kata, Nabi SAW duduk atas mimbar ni macam aku duduk atas mimbar ni. Lalu baginda bersabda, mohonlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-afu wal-afiyah. Kemaafan dan kesejahteraan. Kerana seorang hamba itu setelah yakin ni iman. Setelah iman, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada iman melainkan sejahtera. Setelah iman, tak ada nikmat yang lagi besar daripada sejahtera. Sebab sejahtera ni maksudnya semua benda termasuk dalam sejahtera. Hidup bahagia, makanan cukup, kehidupan cukup, tak ada perkara yang merungsingkan dia. Ini semua termasuk dalam sejahtera. Abu Bakar kata, Nabi pesan, mintalah kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Minta yang tu. Kadang-kadang kita ni sebagai hamba, kita nampak benda yang menyeronokkan kita, kita akan minta satu persatu. Sebab tu agama benarkan ada benda yang namanya istikharah. Kan? Ada istikharah. Ada dua pilihan. Kita nak pilih pilihan yang baik, kita istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta pilihan berdasarkan ilmu Engkau. In kunta ta'lam anna hadzal amr khairan li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li. Ya Allah, kalau Engkau tahu bahawa yang benda ni yang aku nak buat ni baik untuk aku, untuk dunia aku, untuk akhirat aku, untuk masa depanku yang dekat ataupun yang jauh, bagilah benda ni kepada aku dan permudahkan aku untuk dapat benda ni. Kalau Engkau tahu bahawa benda ini buruk untuk aku, di dunia aku, di akhirat aku, untuk masa depan aku yang dekat ataupun yang jauh, jauhkan dia daripada aku dan palingkan dia daripada aku. Istikharah Nabi ajak. Hajat Nabi ajak. Kalau ada hajat, Nabi ajak solat. Dirikan solat 2 rakaat. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kamu nak minta. Ada Nabi ajak. Ketika ada hajat yang betul-betul bersungguh-sungguh, ada. Tapi yang lebih besar daripada istikharah dan juga hajat, apa yang lagi besar? Al-afiyah. Sebab al-afiyah ini adalah, kenapa dia lebih besar? Dia adalah
tawakal di dalam doa. Kita tak minta dalam keadaan kita nak benda ni, kita tak minta yang ni yang baik untuk aku, yang ni yang aku nak, tak. Tapi al-afiyah ni artinya kita minta yang paling baik untuk Allah Ta'ala bagi kat kita. Dia melangkaui apa yang dilihat oleh mata kita dan apa yang dirasa dalam fikiran kita. Mata kita dan fikiran kita, ada benda yang kita nampak macam elok. Ni aku suka ni bagus. Peluang ni aku suka, peluang ni cantik. Tapi apabila hamba Allah meminta kepada Allah al-afiyah, artinya dia level lain dah. Dia tak lihat dengan mata dia. Dia tak lihat dengan perasaan dia. Tapi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi dekat dia apa yang paling baik. Sebab tu kan, kalau tengok dalam Al-Quran, apa doa yang paling agung di dalam Al-Quran? Doa yang hebat dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini afiyah. Ya Allah, bagilah kepada aku kebaikan di dunia. Bagilah kepada aku kebaikan di akhirat. Dan juga hindarkan aku daripada azab neraka. Sama. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, kita akan perasan bahawa apabila Nabi SAW berdoa, doa Nabi itu adalah doa yang bertepatan dengan maksud Al-Quran. Bertepatan dengan maksud Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, mereka mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi tunjukkan cara berdoa kepada para sahabat. Kamu nak doa, mintalah al-afu wal afiyah. Kadang-kadang Nabi doa dengan doa Al-Quran. Tapi kadang-kadang Nabi doa dengan ucapan Nabi SAW bagi menggambarkan maksud yang dikehendaki oleh ayat Al-Quran. Ini tricky sikit. Contohnya dalam sujud. Kan dalam sujud, kita tak dibenarkan membaca Al-Quran. Nabi larang baca Al-Quran. Dan para sahabat meriwayatkan doa-doa Nabi di dalam sujud, semuanya bukan daripada Al-Quran, tapi maksudnya kena dengan maksud Al-Quran. Para ulama' fiqh mereka kata, kalau kita baca ayat Al-Quran dalam sujud dengan niat untuk doa, bukan untuk baca Al-Quran, niat nak doa, itu boleh, tak ada masalah. Jadi kita boleh baca dalam sujud kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh baca dalam sujud. Sebab niat kita tu doa, bukan nak baca Al-Quran, boleh. Tapi kalau niat nak baca Al-Quran, tak boleh. Sujud, tak boleh baca Al-Quran. Jangan pakai otak kita. Kenapa tak boleh? Sujud kan benda baik. Baca Al-Quran pun baik juga. Campur dua-dua baik, campur baik mana boleh jadi buruk. Yang ni geng murtabak. Campur jadi murtabak. Agama bukan ikut kepala otak kita. Apabila Nabi tak benarkan baca Al-Quran kat situ, tak boleh baca Al-Quran kat situ. Walaupun sujud tu baik, baca Al-Quran pun baik juga. Agama bukan kita punya, suka hati nak buat. Jadi kalau kita doa dengan niat doa dalam solat, dalam sujud, tak apa. Bukan niat baca Al-Quran. Tetapi sunnah Nabi SAW sendiri, apa yang Nabi buat? Kana yata'awwalul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi akan ambil ucapan-ucapan yang dekat dan kena dengan maksud Al-Quran itu untuk Nabi SAW baca ketika sujud Nabi SAW. Jadi ini antara benda penting yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu kemaafan dan juga afiyah. Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ana ammuka kabirat sinni waqtaraba ajali fa'allimni syai'an yanfa'ani Allahu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah bapa saudara kamu. Umur aku telah tua dan ajal pun hampir tiba. Maka ajarkanlah kepada aku satu doa yang memberi manfaat, yang Allah akan beri kepada aku manfaat dengan doa itu. Ini adab sahabat nak tanya kepada Nabi SAW, nak minta doa. Umur pun dah tua, ajal pun dah dekat. Ajak ke aku satu benda yang dengan benda ini Allah Ta'ala bagi manfaat kepada aku. Nasihat-nasihat begini, orang selalu tanya. Orang dah mai umur tua ni, orang akan tanya, apa benda yang paling selamat? Kan ramai orang bila dia mai umur tua, muda-muda dia dah habis dah seronok. Habis semua benda seronok dia dah buat. Tua-tua dia nak cari agama. Apabila nak cari agama, banyak orang tua-tua yang muda ilmu tak belajar, tua nak cari agama, maka mereka akan bertanya kepada orang, apa cara nak berbakti kepada agama? Ini soalan yang biasa akan ditanya oleh ramai orang. Waktu tua, apa benda yang paling baik untuk dibuat? Sebab itu banyak orang tua ni dipergunakan, mudah dipergunakan oleh orang agama.
nak ni, kena bayar, kena buat ni, ikut ustaz ni, pergi majlis tu, pergi majlis ni, naik kapal, ada buat majlis tu, seronok-seronok. Sebab orang tua-tua ni, mereka nak cari agama. Mereka boleh bayar duit. Majlis zikir, majlis apa, semua orang boleh bayar. Sebab umur tu umur nak berkorban dah. Dia tahu dia nak pergi, tak lama lagi dia akan tanya. Begitu juga Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, apa benda yang aku minta kepada Allah Ta'ala, itu akan memberi manfaat. Kata Nabi SAW, Ya Abbas, anta ammi, wala ughni anka syai' minallah, wala ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas, engkau walaupun bapa saudara aku tak boleh nak selamatkan engkau ataupun nak beri kepada engkau apa-apa pun di sisi Allah. Aku tak boleh bagi apa-apa. Tapi kata Nabi SAW, walakin sal rabbaka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Tetapi kalau nak satu benda yang aku ajarkan, mintalah kepada Tuhanmu al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Tuhanmu dipadamkan dosa dan diberi kesejahteraan di dunia dan akhirat. Nilai nasihat ni adalah nasihat yang sangat penting. Orang tanya, kalau ini sahaja amalan yang boleh aku nak bawa pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, Nabi kata, mintalah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Abu Bakar juga tadi, Nabi SAW menunjukkan ataupun mengajarkan hadis yang sama. Dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Umar, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u hadhihi da'wat hina yusbih wa hina yumsi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini pada waktu pagi dan waktu petang. Nabi selalu baca. Apa yang Nabi selalu baca? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan kesejahteraan dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, dalam urusan keluargaku, dan juga dalam urusan harta benda aku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah segala aib-aib aku. Tutuplah benda-benda yang membuatkan aku malu. Tutuplah benda yang memalukan aku. Wa amin rawati. Dan selamatkanlah aku daripada ketakutan. Tutuplah aib aku dan selamatkan aku daripada ketakutan. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada depan, selamatkanlah aku daripada belakang, selamatkanlah aku daripada kanan, selamatkanlah aku daripada kiri, selamatkanlah aku daripada atas, dan selamatkanlah aku daripada ditarik ataupun ditarik masuk ke dalam muka bumi daripada bawah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini adalah doa yang Nabi SAW selalu baca pada waktu pagi dan waktu petang. Tuan-tuan yang boleh hafal, nanti boleh Google balik, hafal doa ni, baca tiap-tiap hari. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Panjang, dia panjang. Tapi penting sebab tiap-tiap hari Nabi baca. Ya Allah, bagi aku sejahtera di dunia dan juga akhirat. Ya Allah, bagi aku keampunan dan kesejahteraan untuk dunia aku, untuk akhirat aku, untuk harta benda aku dan juga untuk keluarga aku. Bagi afiat pada semua ini. Ya Allah, tutuplah benda-benda yang menyebabkan aku malu. Dan juga selamatkanlah aku daripada apa-apa yang membuatkan aku takut. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada apa-apa bala bencana yang datang daripada depan, yang datang daripada belakang, yang datang daripada kanan, yang datang daripada kiri, yang datang daripada atas. Dan juga selamatkanlah aku daripada ditarik masuk ke dalam bawah bumi ini. Ditelan oleh bumi. Nabi
sallallahu alaihi wasallam selalu doa dengan doa ni pagi dan petang. Jadi tuan-tuan, kalau ada kesempatan, ini doa yang bagus untuk kita hafal. Ringkasnya apa? Al-afwa wal-afiyah. Keampunan dan juga kesejahteraan. Dalam pada keampunan dan kesejahteraan ni, Nabi sebut dua lagi benda penting kat situ. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Tutup aib aku. Ini juga penting. Sebab serugi-rugi manusia kan di atas muka bumi ni, kalau kita tengok kan, orang yang paling rugi adalah orang yang aib dia dibuka. Adalah orang yang aib dia didedahkan kepada orang. Ini serugi-rugi manusia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memang bagi kita, Allah jadikan kita dengan penuh kelemahan. Semua orang, kita Allah cipta dengan kelemahan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Taala sebut, kamu tak payahlah dok puji diri kamu lebih-lebih. Allah tahulah siapa yang bertakwa. Semua orang ada kelemahan. Illam tuznibu. Kalau kamu tak buat dosa, dalam hadis kursi Nabi SAW sebut, Allah akan hancurkan kamu. Allah akan buat mai kaum lain supaya mereka buat dosa dan supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahaja ruang yang untuk kita buat dosa ni. Lemah kita ni tetap ada. Dalam hadis Ibnu Abbas sebut, innallaha kataba ala bani adam hadzahu minaz-zina la mahalah. Allah telah tuliskan bahagian setiap seorang kamu daripada zina. Mesti dia buat, tak boleh lari. Fa zinal ain an-nadhar, mata akan melihat, tangan akan tersentuh, telinga akan mendengar, jiwa akan berbolak-balik, dia duk rasa nak buat. Wal faraj yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Kemaluannya lah yang akhirnya menentukan sama ada dia terjerumus jatuh ke dalam zina ataupun dia tidak. Itu satu dosa. Dosa lain sama juga. Kita ni penuh dengan kelemahan. Tapi orang yang rugi di dunia dan akhirat ni adalah orang yang aib dia terbuka. Allah buka aib, orang akan nampak. Sebab tu antara doa penting yang Nabi SAW sebut, Allahumma astur aurati. Tutup aib supaya tidak terbuka. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang yang dekat dengan kita, yang aib kita ni kadang-kadang orang tahulah. Laki punya aib, bini dia tahu lah. Kan, orang luar tak tahu. Orang luar nampak laki macam, oh lah bagus lah laki dia ni. Dalam rumah macam mana dia punya loklak, bini dia tahu. Orang lain mana nak tahu dia punya perangai dalam rumah kan. Saya pun sama juga, tuan-tuan pun sama juga. Bini sama juga. Dekat luar orang nampak, oh bagus lah dia ni. Kat rumah perangai macam mana, laki dia seorang je lah yang tahu. Bagus lah, suara tak pernah dengar, diam je. Tanya anak-anak dia kat rumah, suara dengar ke tak? Anak dia tahu kat rumah. Kemas sentiasa baju, iron, elok. Apa dia pakai kat rumah, laki dia je lah yang tahu. Ini semua benda-benda kecil, tapi lebih besar daripada itu, ada banyak aib lain. Bila kita marah, kita buat apa? Bila kita sorang-sorang, kita buat apa? Bila kita sedih, kita buat apa? Bila kita ada masa lapang, kita buat apa? Orang dekat-dekat dengan kita je lah yang tahu. Kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tutup. Dan hargai orang sekeliling yang boleh tutup aib kita. Kadang-kadang aib, inilah kes untuk sembang 2-3 hari ni kan. Antara laki bini, bila dia baik lah. Bila dia bergaduh, kadang-kadang lawan buka aib. Hang cerita aib aku cerita aib hang. Hang cerita apa aku buat semua, aku cerita apa hang buat semua. Akhirnya, habis segala benda diketahui oleh orang. Jadi kita kena tutup. Dan salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW juga, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup aib orang muslim, Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup aib dia di hari kiamat kelak. Jadi ini dua benda yang kita kena buat. Satu, tentang aib ni, doa minta Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Allahumma astur uyub, Allahumma astur aurati. Tutup. Ya Allah, tutuplah aku punya aib ni. Dan juga kita juga kena tutup aib orang. Tutup aib orang supaya Allah Ta'ala akan balas aib kita juga, Allah Ta'ala tutup. Dan yang ketiga, di samping kita doa minta Allah tutup kita punya aib, dan juga di samping kita tutup aib orang, kita jangan lebih cerita kesalahan kita dekat orang lain. Jangan buka aib sendiri. Nabi SAW sebut, yughfaru li ummati illa al-mujahirin. Umat aku ini Allah Ta'ala janjikan keampunan kepada mereka. Allah Ta'ala akan ampunkan mereka. Kecuali satu kelompok sahaja yang Allah tak ampunkan.
orang-orang yang dia buat dosa, dia pergi cerita ke orang dia buat dosa. Dia dah buat dosa dah, dia diam. Dia pergi cerita ke orang. Weh, best lah aku buat ni. Memang sedap, memang best. Best lah main judi. Tak tahu memang tak kena. Kadang-kadang rugi. Tapi sekali kena memang untung oh. Dia cerita ke orang. Dia dah buat dosa dah, dia diam. Orang tak tahu. Dia pergi cerita ke orang. Nabi SAW kata, ini orang yang tidak diampunkan. Allah dah tutup hang punya aib elok-elok. Hang pergi cerita ke orang. Pasal apa? Untuk ditutup, bukan untuk dibuka. Kaunselor ni kena jaga bila kadang-kadang sebahagian ustaz pun sama, ustaz ke kaunselor ke suka dengar cerita orang. Suka, kita ada hobi. Dia jadi macam agama Kristian. Kristian nak minta ampun kena jumpa padri, mengaku kat padri. Kena abang kat padri, aku buat dosa ni sekian. Okey, padri pun kata okey, aku ampunkan hang. Jadi siapa yang dia punya diri tu dia ada syahwat nak dengar cerita orang, bagus jadi padri je. Senang. Yang jenis suka cerita kan, dia buat kerja tu, dia dengar je. Oh, dia boleh tengok muka, oh dia ni, dia buat dosa ni ya, dia simpan dalam kepala dia. Sekali seorang lagi main, oh hang buat dosa ni pula. Ni kalau orang yang suka dengar cerita dosa orang, jadi padri. Seronok. Agama Islam tak ajak macam tu. Islam tak ajak. Kita jangan buat perangai macam ni. Nabi SAW bila orang datang kat Nabi SAW, orang mengaku berzina. Nabi paling muka. Ma'iz bin Malik bila mengaku zina, Nabi paling ke muka. Dia kata, ya Rasulullah, aku berzina, sucikan aku. Nabi palingkan muka berkali-kali. Nabi tanya dia, mungkin bukan zina lain kot. Dia kata dia buat zina betul. Nabi kata dia ni betul ke tak betul otak dia? Dia main dia nak apa Sahabat kata dia memang betul ya Rasulullah, otak dia betul. Nabi kata kalau itu rejamlah dia. Tapi Nabi palingkan muka berkali-kali. Jangan cerita. Ada seorang lagi macam cerita kat Nabi SAW kesalahan yang dia buat. Nabi tak tengok dia. Omar kata satarallahu alaihi law satara ala nafsihi. Dia ni duk main cerita pasal apa? Omar kata kalau hang tutup dosa hang, Allah Ta'ala akan tutup dosa hang. Tak payah cerita. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kejahatan, keburukan. Jadi buatlah baik, dengan kebaikan itu Allah Ta'ala akan hilangkan kesalahan-kesalahan kamu. Tapi, kita nak nampak ni kan, bayangkan orang tu main mengaku kat Nabi tau. Main mengaku kat Nabi. Mana ada orang yang lagi besar daripada Nabi SAW? Dia main mengaku kepada Nabi. Omar kata kalau dia tutup dia punya aib tu, Allah Ta'ala akan tutup aib dia. Sedangkan orang tu main mengaku kepada Nabi. Siapalah kita kalau orang biasa yang seronok nak dengar dosa orang? Tak padan. Bukan untuk dibuka. Jadi, ini salah satu di antara tuntutan agama. Aib ni untuk ditutup. Allah Ta'ala tutup tu supaya kita sendiri tutup aib kita. Jadi ini semua termasuk di dalam al-afwa wal-afiyah. Sebab apa yang kita buat ini Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk memadamkan dosa itu kalau Allah nak, kalau Allah kehendaki. Kalau Allah nak untuk mengampunkan dosa itu, Allah Taala boleh padamkan dia. Sebab tu dalam ayat yang ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, sedangkan Allah berkuasa untuk mengampunkan kesemua dosa. Jangan berputus asa, tetaplah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tafsir ada beza pandangan. Ayat ni tuju kat siapa? Ada ulama tafsir kata ini tuju kepada orang yang lambat masuk Islam, mereka berat hati. Ada ruang lagi ke kami nak menyumbang dalam agama ni, sedangkan orang lain dah masuk Islam awal dah berhijrah awal. Allah turunkan ayat ni. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk mengampunkan dosa-dosa kamu. Sebahagian ulama tafsir pula kata ayat ini diturunkan kepada orang yang melakukan dosa besar sehingga dia tak mau nak beribadat. Allah turunkan ayat ini nak bagi tahu kepada mereka jangan putus asa. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi sentiasalah kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, taubat penting. Kalau ada dosa-dosa yang kita buat, selain daripada taubat, minta juga keampunan di atas dosa yang kita tahu dan juga dosa yang kita tak tahu. Ada dosa kadang-kadang kita tahu, tapi kita tak boleh tinggal, dia jadi tabiat. Jadi tabiat kita seronok nak buat. Susah nak tinggal tabiat. Nak taubat buat balik. Setiap kali kita rasa nadam ataupun rasa penyesalan, Allah Ta'ala bagi pahala. Tapi sebahagian orang dia nak berterusan, dia tak boleh nak berhenti.
Walaupun begitu, jangan berhenti daripada berharap. Jangan berhenti daripada minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta keampunan kepada Allah Taala. Minta juga keampunan. Dan iringi kekurangan kita itu dengan kebaikan. Tapi jangan pandang ringan dosa tu. Iyyakum wal muhqirat. Nabi SAW kata, jaga-jaga kamu dengan muhqirat, dosa-dosa yang kecil. Yang kamu anggap kecil. Sebab dosa yang kecil ini diumpamakan seperti kamu pergi ke satu lembah, seorang bawa satu lidi, esok bawa satu lidi lagi, lusa bawa satu lidi, akhirnya dia tenggelam, dibakar dalam tu. Iyyakum wal muhqirati dzunub. Jaga-jaga, jangan duk ingat kecil benda ni. Berhati-hati. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa, sentiasalah minta al-afu wal afiyah. Minta supaya Allah ampunkan kita. Supaya Allah padam dan hilangkan dosa itu daripada kita. Berterusan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berhenti berharap dan jangan berhenti minta Allah maafkan. Ada sahabat Nabi SAW kan, ada di kalangan mereka yang Allah Taala uji dengan dosa. Antaranya Abdullah seorang, dia yulaqab himara. Orang panggil dia Abdullah Himar. Sebab dia suka buat lawak. Ini dia suka buat lawak kat Nabi. Jadi gelaran dia ni orang panggil Abdullah Himar kat dia. Di samping dia suka buat lawak, Himar ni keldai lah. Di samping dia suka buat lawak, dia buat lawak kat Nabi, bagi Nabi gelak. Dia ni orang kata juah ataupun keloloh. Bahasa kami juah ataupun keloloh. Tapi di samping itu, dia suka minum arak. Dia suka minum arak. Dia ada peluang dia minum arak. Bila dia minum arak, dia mabuk. Bila dia mabuk, orang tangkap dia bawa mai kat Nabi SAW. Nabi kata sebat dia 40 kali. Orang pun sebat dia. Sebat berkali 40 kali dia kena sebat, lepas tu dia pergi. Bila 40 kali dia kena sebat, selesailah. Nanti datang masa depan, orang tangkap dia lagi mabuk, buat mai lagi kat Nabi SAW. Nabi kata sebat dia lagi 40 kali. Nabi sebat bukan je sebat yang pecah badan tu, tapi pukul 40 kali dengan rotan ataupun dengan pelepah tamar pun 40 kali, Nabi lepaskan dia. Tapi Abdullah Himar ni yang bagusnya, dia tak merajuk. Dia tak merajuk dengan Nabi SAW. Dia datang lagi. Dia datang, dia berseronok, dia jumpa Nabi SAW, dia layan Nabi SAW, tapi dia tak boleh tinggal minum arak ni. Dosa yang dia tak boleh tinggal. Berkali-kali dah kena. Akhirnya bila orang tangkap dia minum arak, ada orang laknat dia. La'nahullah min kathrati ma yu'ta bihi. Laknat Allah, laknat Abdullah Himar ni. Berapa kali dia nak kena tangkap, tak berhenti-henti, tak tahu nak taubat lagi. Berapa kali dah kena sebat dia main minum lagi, kena sebat dia minum lagi. Nabi dengar ucapan itu, Nabi kata la tal'anuh. Janganlah kamu melaknat dia. Alladhi alimt annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Yang aku tahu, dia cintakan Allah dan Rasulnya. Yang tu yang aku tahu. Maka disebabkan itu, kamu jangan laknat dia. Jangan laknat dia. Dia cintakan Allah dan Rasul. Yang dia buat salah tu, kita sebat dia atas kesalahan dia, tapi dia cintakan Allah dan Rasul. Jadi demikianlah juga dengan hidup kita. Sama ada kita ada dosa yang kita selalu buat dan kita tahu dan kita tak boleh nak tinggal, ataupun kita pun tak tahu, ada orang duk rasa dia tak ada dosa langsung ke apa-apa, sentiasalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-afwa wal afiyah. Okey, balik kepada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, jumpa Lailatul Qadar, ucaplah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau lah Maha Pengampun, engkau suka untuk mengampunkan hamba-Mu, maka ampunkanlah aku, ampunkanlah dosaku. Nanti tuan-tuan ada masa boleh cek balik video. Kalau boleh, tuan-tuan hafal doa yang Nabi SAW ajar kepada Ibnu Umar tu. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah tu. Nanti hafal lah, try hafal. Kadang-kadang kita duk hafal benda-benda yang orang reka, kan? Orang tu ada dia reka zikir dia, orang ni reka zikir dia. Yang paling baik untuk kita ingat, hafal dan amal adalah doa Nabi SAW. Jadi hafal lah, ambil peluang ni hafal, baca pada waktu pagi dan waktu petang. Ataupun bacalah pada waktu malam. Bila-bila masa yang kita boleh baca, bacalah doa ini. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-afwa wal afiyah. Saya berhenti dekat ni dulu. Terima kasih Ustaz Salman atas